Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Okey, hari ini kita akan tengok tajuk yang kita akan belajar pada hari ini, Sains Tahun 2, iaitu Kemahiran Proses Sains Berkomunikasi bersama saya, Cikgu Safwan. Okey murid-murid, yang pertama sekali sebelum kita mulakan pelajaran, kita perlu tahu apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektifnya adalah memahami kemahiran proses sains berkomunikasi. Seterusnya, kita akan tengok kriteria kejayaan, iaitu apa yang murid akan capai pada pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, murid boleh menyatakan maksud berkomunikasi. Yang kedua, menyatakan cara berkomunikasi. Dan yang ketiga, menyatakan bentuk kemahiran berkomunikasi. Jadi ada 3 perkara penting ini yang akan menentukan kejayaan pembelajaran anda pada hari ini. Okey murid-murid, mari kita perhatikan jadual tugas kelas 2 Arif. Okey, jadual ini boleh dirujuk dalam buku teks ya, yang sedia ada. Okey, so kat sini dalam jadual ini dia ada 3 perkara. Yang pertama adalah tugasan. Okey, tugasan yang ada dekat sini menyapu, membersih tingkap, menyusun meja, memadam papan putih. Kat sini pula dia ada hari. Hari yang terlibat kita ada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Okey, jadi yang ketiga adalah kita ada nama murid yang terlibat. Ismail, Ramlah, Rizal, Teven, Mazlan, Adibah dan seterusnya sampailah hari Jumaat. Semuanya ada nama masing-masing untuk setiap tugasan. Jadi ini dia diberi dalam jadual. Sama macam tugasan yang ada dalam kelas kamu kan. Jadual tugasan kelas. Okey, seterusnya. Okey. Maklumat dalam jadual di atas boleh memberikan jawapan kepada soalan berikut. Okey. So, dalam jadual ni dia boleh bagi jawapan apabila ada soalan yang kita nak tanya. Okey, apa soalan dia? Okey, mari kita tengok soalan dia. Siapakah yang ditugaskan untuk menyapu pada hari Rabu dan Khamis? So, hari Rabu dan Khamis. Terlihatnya siapa yang diarahkan bertugas menyapu. Okey, kita gariskan kata kunci dekat sini. Menyapu hari Rabu dan Khamis. So, kita tengok dekat sini. Menyapu pada hari Rabu dan Khamis. So, jawapannya adalah sudah pastilah Hairun, Yana, Santi dan juga Syamim. 4 orang ni yang ditugaskan untuk menyapu pada hari Rabu dan Khamis. Okey, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Berapakah bilangan murid yang ditugaskan untuk menyusun meja dalam seminggu? Macam biasa, kita gariskan kata kunci dahulu iaitu dia nak bilangan murid yang ditugaskan menyusun meja dalam seminggu. Dia nak seminggu. So, dekat sini, murid yang ditugaskan untuk menyusun meja, kita tengok dalam jadual, menyusun meja. Siapa yang ditugaskan menyusun meja untuk dalam seminggu? Bilangan murid dia nak tengok bilangan. Jadi kita kira kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Jadi jawapannya adalah 10 orang murid yang ditugaskan untuk menyusun meja dalam seminggu. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, kita lihat soalan yang ketiga. Siapakah yang bertugas sebanyak 2 kali dalam seminggu? Okey, kat sini kita lihat balik jadual tugasan kita. Okey, soalan ini memerlukan lebih ketelitian murid untuk melihat jadual ini. So, kita lihat hari Isnin dahulu. Kita ada Ismail, Ramlah, Rizal, Teven, Mazlan, Adibah. Selasa, Diana, Alia, Jannah, Mariam, Wahid, Kugan. Hari Rabu, Hairun, Yana, Mastura, Rina, Badrul dan Amir,
Adik Kamil, Santi, Syamim, Jamil, Saiful, Ashikin, Lilim. Hari Jumaat kita ada Velu, Hasni, Chongmin, Nizam, Adam dan Hairun. Jadi murid-murid boleh nampak yang mana namanya berulang dalam satu minggu. Hari apa tu? Ya, hari Rabu. Kita ada Hairun di sini dan juga pada hari Jumaat di sini. Jadi jawapannya adalah Hairun. Okey, jom kita lihat video tentang berkomunikasi di paparan. Selepas suatu eksperimen di dalam kelas, Lana berkongsi keputusan eksperimen dengan Sarah. Lana menggunakan kemahiran sains berkomunikasi. Berkomunikasi adalah proses menerima, menyebar dan berkongsi maklumat dan idea. Bercakap, mendengar dan menulis adalah cara-cara untuk memberi dan menerima maklumat atau idea. Merekodkan maklumat daripada penyiasatan dalam bentuk jadual, graf dan carta juga adalah cara-cara untuk berkomunikasi. Membuat lukisan sains dan melabel lukisan adalah satu cara lain untuk berkomunikasi. Akhir sekali, menulis laporan sains sama seperti apa yang Lana lakukan akan membolehkan orang lain mengulangi dan menyemak keputusan eksperimen tersebut. Okey murid-murid, kita nak tengok apakah maksud berkomunikasi. Ya, maksudnya adalah di bawah ini adalah cara menyampaikan maklumat kepada orang lain dalam pelbagai bentuk. Kita dah dapat sesuatu maklumat. Contoh dia, kita dah buat eksperimen hari tu kan. Okey, contoh eksperimen mengukur lilit kepala kamu dan juga adik kamu contoh. Jadi, macam mana kamu nak sampaikan maklumat tu kepada orang lain supaya orang lain tahu, oh, kepala kakak lebih besar lah daripada kepala adik. Okey, jadi kita perlu sampaikan maklumat dalam pelbagai bentuk boleh. Sama ada dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk penulisan. Okey, jadi kita tengok apa bentuk-bentuk yang kita boleh sampaikan. Okey, mencatat dan membacakan maklumat adalah antara bentuk kemahiran komunikasi. Yang macam tadi cikgu cakapkan tadi, iaitu kita boleh sama ada mencatat ataupun kita nak baca maklumat tu, iaitu secara lisan. Cara kita bercakap kepada orang lain lah. Okey, kemahiran komunikasi juga boleh dilakukan dalam bentuk gambar, carta, graf dan juga model. Kat sini kita ada contoh gambar. Okey, contoh dia kita letak gambar ikan. Kita nak tunjuk kepada orang lain, okey, inilah ikan yang saya sedang kaji sekarang ni. Ikan ni mempunyai ciri-ciri yang istimewa. Okey, itu contoh. Seterusnya kita ada carta. Carta ni, contoh dekat sini dia bagi carta organisasi kelas 2 Arif. Okey, dia ada guru. Okey, yang atas sekali adalah guru lah. Kemudian dia pecah pula di bawah dia ada ketua kelas, penolong ketua kelas. Kemudian dia boleh tambah lagi dekat bawah. Itu mungkin dia ada AJK dia pula lah. Siapa lagi AJK di bawah, ketua kelas dan sebagainya. Itu carta organisasi ataupun dalam bentuk carta. Yang seterusnya graf. Okey, graf dekat sini ditunjukkan bilangan murid lelaki dan perempuan kelas 2 Arif. Okey, jadi dia nak bandingkan bilangan murid. Cara yang paling senang dia nak tunjuk siapa yang lagi banyak dalam kelas tu. Jadi dia buat dalam bentuk graf. Jadi graf mana palang dia yang lebih tinggi, itulah dia paling banyak bilangan dia. Kemudian kita ada juga dalam bentuk model. Okey, model ini adalah model lah. Contoh dekat sini dia bagi model singa. Tapi dia nak tunjukkan macam mana haiwan ini, ciri-ciri haiwan yang ada pada singa ni. Jadi kita tak perlulah bawa singa yang betul ke dalam kelas ataupun ke dalam rumah. Kalau tak nak dibaham singa, kita pakai model sajalah. Selain daripada itu, apa lagi yang murid-murid tahu kemahiran
bentuk lain juga dalam kemahiran komunikasi ini. Okey. Hari itu kita dah buat yang tentang uji kaji ukur lilit kepala. Jadi dekat situ kamu catatkan kamu punya ukur lilit dalam bentuk apa? Okey, yang ni kita panggil bentuk jadual. Okey, jadi kita di sini ada tajuk dia. Sini ada ukuran dia apa. Okey. Jadi kamu boleh buat dalam bentuk jadual juga, berapa cm. Okey, ini adalah bentuk jadual. Apa lagi bentuk lain yang kamu boleh terjemahkan kamu punya keputusan? Contoh yang lain adalah kamu boleh buat dalam bentuk, okey, ini contoh dia adalah kertas dan kamu buat dalam bentuk apa kita panggil ni? Ya, penulisan ataupun karangan. Karangan juga merupakan salah satu bentuk komunikasi. Okey, kini tibalah kepada bahagian tugasan. Okey, murid-murid boleh rujuk kepada dalam buku aktiviti sains tahun 2, muka surat 7 dan 8. Kita pergi kepada muka surat 7 terlebih dahulu. Okey, arahannya mudah sahaja. Sambungkan titik bagi melengkapkan gambar di bawah. Okey. So, kita sambung je titik ni mula dari huruf 1, 2 sampai habislah. Okey. Lukis dengan cantik ya. Okey. Ikut titik dengan betul. Kalau cikgu buat ni sengit-sengit sikit sebab pakai komputer kan. Okey, kalau kamu pakai tangan, ikut dengan cantik. Okey, jangan lari ya daripada dia punya titik. Okey. Soalan dia. A. Apakah haiwan di atas? Okey, jadi murid-murid boleh jawab. Apa nama haiwan ini? So, murid boleh tulis jawapan dia adalah siput. Okey, B. Berikan 2 ciri yang terdapat pada haiwan ini. Okey, murid-murid boleh nyatakan apa ciri yang ada pada haiwan ini dan boleh tuliskan dekat sini. Dia nak berapa? 2 ciri ya. Jadi, tuliskan 2 ciri. Contoh dia apa? Okey, yang pertama kita ada sesungut. Okay, tuliskan sesungut. Dan, okey, satu lagi apa? Ciri yang kedua, apa yang kita lukis tadi ni dekat dia punya sambung titik-titik tadi. Okey, iaitu cangkerang. Jadi dia ada 2 ciri, dia ada sesungut dan juga dia ada cangkerang. Kita pergi kepada muka surat 8. Melengkapkan jadual. Di sini kita ada reban ayam, nisa, kanang, kugen dan juga meling. Lengkapkan jadual di bawah. Warnakan anak ayam mengikut bilangan yang terdapat dalam gambar di atas. Jadi kat sini kita ada reban ayam. Okey. Siapa punya dan empat-empat ni kita dah ada ruang kosong. Jadi kita ambil balik nama dekat sini. Nisa, Kanang, Kugen, Meling. Kita masukkan dalam jadual. Masukkan semua ni dalam jadual. Jadi tulislah balik Nisa, Kanang, Kugen dan juga Meling. Okey. Kemudian dia kata warnakan anak ayam mengikut bilangan yang terdapat dalam gambar. Jadi berapa bilangan anak ayam dalam reban Nisa? Jadi kita kiralah berapa. Okey. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita warnakan 10 ekor anak ayam sahaja. Okey, boleh pilih nak warna apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup sampai 10 saja, tak boleh lebih ya. Kalau lebih maknanya bilangan yang kamu kira tu tak tepatlah dengan gambar tadi. Sama juga dengan kanang. Okey, dan yang seterusnya sampai habis. Jadi murid boleh lengkapkan aktiviti ini di rumah. Jadi sekian saja sampai setakat ini kita punya pelajaran tajuk kemahiran proses sains berkomunikasi.
Kita akan jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang, tajuk yang lain pula. Sekian, terima kasih. Selamat belajar, stay safe, stay at home, learn at home. Bye-bye.